Okey, kita akan melangkah masuk ke satu era baru, Komuniti ASEAN yang akan dilancarkan pada 31 Disember 2015. Ya. Tak sampai 2 bulan lagi daripada sekarang. Dan kita masih lagi berada pada kedudukan yang penting dalam ASEAN sendiri selaku pengerusi ASEAN untuk tahun ini sebelum kepengerusian itu diserahkan kepada Laos tahun hadapan. Okey, dan untuk itu kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan beberapa program yang bakal dijalankan dan juga khusus sekali berkenaan dengan komuniti ASEAN. Bersama-sama dengan kita tentunya Yang Berhormat Datuk Haji Maslan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Assalamualaikum, selamat pagi, Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Dan kita amat gembira hari ini dapat bersama. InsyaAllah. Datuk nampak gembira dan teruja juga untuk bercerita tentang ASEAN ni. Kenapa Datuk? Ada sesuatu yang mungkin memberangsangkan yang perlu Dikongsi. penonton tahu Datuk. ASEAN ni ada 3 tonggak. Tonggak pertama ialah tentang ekonomi, yang kedua politik dan keselamatan, dan yang ketiga ialah tentang sosio budaya. Sosio budaya ni Datuk Seri Nazri, yang politik dan keselamatan ni Datuk Alni Pahaman, dan Datuk Datuk Seri Mustafa Muhammad, dan saya membantu dari segi tonggak ekonomi. Ini yang kita nak cerita, ASEAN Economic Community. Terima kasihlah tadi ada segala data-data telah dipaparkan, dan pukul 8 tadi saya dengar lagu ASEAN yang kita menjadi pengerusi itu. Kita jadi pengerusi ASEAN tahun ini. Dan pada 20 hingga 22 ni kita ada sidang kemuncak ASEAN, yang mana semua pemimpin utama negara ASEAN berada di negara kita. Dan dijangkakan Barack Obama pun ada, Presiden Amerika Syarikat. Apa yang kita nak lakukan pada sidang kemuncak ini ialah tentunya untuk membawa ASEAN ke fasa seterusnya, beyond 2015 sehingga 2025. Terutama mengenai tentang ASEAN Economic Community. Apa maksud community ekonomi ASEAN itu, apa maksudnya? Dan tentunya ia melibatkan pasaran yang lebih terbuka, yang mana telah kita adakan pun. ASEAN ni dah lama ni. 8 hari bulan 8 tahun 1967. Masa tu Hezri dengan Hani belum lahir. Belum lahir. Masa tu wakil kita Menteri Luar ialah Allahyarham Tun Abdul Razak, yang menandatangani deklarasi Bangkok pada 8 bulan 8 sampai 97. Sekarang ni dah 48 tahun dan ASEAN semakin berkembang. Inilah yang kita ingin wujudkan, komuniti ASEAN, dan khusus yang dijaga oleh MITI ini ialah komuniti ekonomi ASEAN. Besok kita ada pameran dan forum ASEAN My Market. Jadi silalah datang. Ada 1000 tempat esok untuk 1000 orang. Untuk 1000 syarikat kita ada pameran. 50 syarikat utama akan mempamerkan dan pengalaman-pengalaman mereka. Lepas itu belah pagi kita ada forum. Belah tengah hari ada dialog dengan Datuk Mustafa Muhammad. Lepas tu belah petang kita ada business clinics untuk mereka memahami lebih lanjut tentang bagaimana nak membawa barangan dan juga perkhidmatan ke 9 lagi negara ASEAN yang lain. Okey, bermakna program yang bakal berlangsung esok ni, untuk pameran dan juga forum ASEAN, ini adalah untuk membantu usahawan tempatan untuk memasarkan barang mereka di negara-negara ASEAN yang lain, begitu? Itu satu lagi kita nak memberikan kesedaran bahawa wujudnya apa yang dipanggil sebagai AEC, Komuniti Ekonomi ASEAN ini, apabila untuk 6 negara sudah 99% barangan yang keluar masuk ke negara itu sudah tidak ada lagi duty import. 4 negara lagi 93%. 4 negara itu yang negara yang baru, Myanmar, Laos, Kemboja, Vietnam. Tetapi 6 negara yang lebih awal, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, itu sudah 99% barangan keluar masuk tanpa duty. Tak ada lagi dah. Pakaian kita masuk ke Indonesia tidak ada duty import. Begitu juga kereta, begitu segala perkara yang dijual, daripada dalam perkara yang sekecil sehingga yang sebesar-besarnya dalam kalangan negara ASEAN. Jadi yang terpenting untuk kita fahami esok dan hari seterusnya ialah bahawa jika kita menjual satu-satu produk dan juga perkhidmatan
hanya untuk negara Malaysia, bererti ada cuma 30 juta orang yang akan beli. Tetapi kalau kita pasarkan ke 9 buah negara ASEAN yang lain, kita ada 625 juta orang yang boleh membeli produk dan juga perkhidmatan yang kita sediakan. Okey. Baik, dalam masa yang sama kita lihat PKS juga satu sektor yang besar dalam ASEAN ni, Datuk. Jadi PKS di Malaysia ni, usahawan-usahawan PKS bagaimana boleh mengambil kesempatan daripada pasaran ini, Datuk? PKS ini ialah perusahaan kecil dan sederhana. PKS di negara ASEAN ini 96% daripada entiti perdagangannya ialah PKS. Di Malaysia lebih kurang sama juga angkanya. Kita ada lebih kurang 600,000 syarikat PKS di dalam negara kita ini. Dan PKS ini perusahaan kecil dan sederhana, dalam bahasa Inggeris SME, Small Medium Enterprises. Dan kita ingin membawa PKS Malaysia ini ke negara ASEAN. Pada ketika yang sama kita ingin kukuhkan dulu di negara kita. Apakah contoh-contoh yang MITI lakukan untuk PKS di Malaysia? Kita ada SDSI, satu daerah satu industri. Semua daerah di Malaysia ada industri yang tertentu yang unik ke daerah itu. Jadi kita ingin adakan satu seminar besar dan satu expo besar SDSI di Melaka 3 hingga 6 Disember ini. Kemudian satu lagi ialah contoh macam vendor development program. Buat kereta, tetapi yang membuat seat kereta, tempat duduk kereta itu kita bagi pada syarikat PKS. Begitu juga ada beratus lagi komponen lain yang boleh diberikan oleh TNB, oleh Petronas, oleh Telekom, oleh syarikat-syarikat besar kepada syarikat-syarikat PKS. Itu dipanggil Vendor Development Program. Satu lagi ialah kita panggil Grumbik. Daripada kecil kepada sederhana. Kita bagi bantuan SME Corporation bawah MITI. Kemudian kita ada SME Bank untuk membantu. Kemudian kita ada Matrit untuk memasarkan ke luar negara. Semua ada sebenarnya. Itu sebab esok kalau hadir itu elok sangatlah. Pukul 9 pagi, daftar dulu 8.30, 9 pagi sampai 5 petang. Masuk percuma ni. Satu hari saja. Satu hari masuk percuma. Tapi pameran dan forum ASEAN My Market ini satu daripada beberapa perkara yang kita telah laksanakan. Sebelum ini kita ada SME Showcase. Macam-macam lah kita buat dari semasa ke semasa. Tapi yang terkini ialah esok. Dan esok juga bermula ada satu lagi. Kita panggil ASEAN Auto Show. Auto Show. Kereta. The biggest auto show in Malaysia. Mulai esok sehingga 15 hari bulan. Itu di di Mines Exhibition Center, dan itu masuk bayar sikit lah. Diusahakan oleh NST, News Straits Times, tetapi dia punya yang utamanya bawah agensi MITI, Malaysia Automotive Institute. Kita ada satu agensi, Malaysia Automotive Institute. Itu juga ada kaitan dengan ASEAN. Jemputlah 3-4 hari itu. Kita ada pameran kereta, lepas itu ada seminar tentang kereta, lepas itu ada kaedah penjagaan kereta, ada pelbagai jenama kereta. Pada peminat-peminat automotive industry, sila hadir. Jadi hari ini saya nak cerita 3 perkara lah. Satu ASEAN in general, yang kedua yang pameran forum ASEAN My Market esok di Matrit, di Matrit Jalan Duta, dan esok juga bermula di Mines Exhibition Center, ASEAN Auto Show. Kita ada 2 menteri, Menteri Datuk Pa yang pameran dan forum ASEAN My Market pukul 12.30 hari, dan Menteri Datuk Seri Ong Kah Chuan untuk rasmi yang Auto Show pada pukul 9.30, 10. Dan saya kena pergi dua-dua. Sempat agaknya, Datuk. Dia sempat. Kena sempatkan juga. Untuk program yang berlangsung di Matrik esok ini, ASEAN My Market ni, siapa yang kena pergi, Datuk? Sebenarnya sasarannya siapa? Dia siapa juga pedagang-pedagang yang SME, sebagaimana kita sebut tadi, PKS yang ingin memasarkan barangan mereka ke seluruh negara ASEAN, ingin memahami lebih lanjut tentang pasaran dalam ekonomi ASEAN, ingin mengetahui dari dekat daripada pakar-pakar yang telah terlibat tentang ASEAN, daripada universiti, pelajar-pelajar atau mahasiswa, pensyarah-pensyarah, daripada agensi-agensi yang terlibat dalam hubungan antara ASEAN, dan semualah rakyat Malaysia yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang ASEAN. Kita ada satu lagi cabang perusahaan ni, iaitu yang dikenal pasti sebagai perusahaan mikro.
Ya, lagi kecil daripada BKS tu. Ya, ini macam ya, peniaga dalam talian ataupun yang kecil-kecilan di rumah ni, adakah mereka juga ada potensi dalam pasaran ASEAN tu, Datuk? Boleh. Sekarang ni ada satu istilah baru nama MSME. Saya baru ni pergi ke Filipina di bawah APEC, SME Ministerial Meeting di satu tempat nama Iloilo di Filipina. Mereka mengetengahkan satu istilah baru. Selalu kita dengar SME, tapi istilahnya ialah MSME. Dia punya short form tu Miss Me. Okay. MSME. M yang awal itu selalu kita dengar SME, Small and Medium Enterprises. M yang awal itu ialah micro. Okay. Micro ini 3 ke 5 orang dalam satu perusahaan. Ini belakang rumah, tepi rumah, makcik-makcik kat kampung, ya, buat kuih, kemudian buat kerepek, keropok, kicap. Ini termasuk dalam micro. Ini pun kita nak bantu sebenarnya. Ini pun kita nak bantu. Yang menarik tadi ialah bisnes atas talian. Dia bukan lagi perkara kecil, Hazri. Dia perkara besar sekarang ini. Apabila dulu kita dengar Amazon.com, mula jual buku, lepas itu jual macam-macam. Sekarang ini ialah Alibaba.com. Kita tengok dalam kita punya smartphone, Alibaba.com, www.alibaba.com, kita tengok ada 16 bahasa yang berbeza yang boleh untuk kita mengakses dan membeli barangan di atas talian. E-commerce ataupun e-dagang ini sudah menjadi trend untuk masa depan. Kadang-kadang kita pun tak mahu lagi dah nak pergi premis-premis perniagaan, jam dan sebagainya, order melalui atas talian. Di hujung jari. Hujung jari. Tiba-tiba Pos Malaysia ada tambahan bisnes menghantar barangan ke rumah. Termasuklah rumah saya. Anak-anak beli macam-macam perkara mudah atas talian. Mudah, semuanya hujung jari sekarang ni. Dan tapi yang menarik ialah jangan kita lepaskan peluang untuk kita pergi ke ASEAN Market ni, dan yang paling penting adalah jenama-jenama terkenal, syarikat-syarikat yang sudah pun memasarkan barangan mereka di negara-negara ASEAN akan berada bersama di ASEAN Market ini? Ya, kita syarikat Malaysia di ASEAN. Apa contoh syarikat Malaysia di ASEAN? Maybank, Petronas, UEM, Sime Darby, Ingres, DG, Aziata, Benapuri, YTL, UMW, Khazanah Malaysia, tentu Asia, ya. Itu adalah syarikat-syarikat besar yang berada di ASEAN. Tetapi pada ketika yang sama kita ada SME yang berada di ASEAN. Contohnya Mary Brown. Mary Brown ni kita tidaklah berapa terkenal sangat di dalam negara kita dibanding KFC dan McDonald, tetapi Mary Brown terkenal di ASEAN, negara-negara lain. Mami of course syarikat Malaysia yang juga ada di negara ASEAN. Ramly Burger pun ada dihantar ke negara-negara ASEAN. Begitu juga Julius, Hi-O, ya, kemudian Hapseng, Biskut dan sebagainya. Itu antara yang kita panggil sebagai SME yang berada di negara ASEAN. Berarti syarikat kecil, syarikat besar ada di negara ASEAN. 1,000 syarikat Malaysia sudah beroperasi di 9 negara ASEAN yang lain. Okey, sekarang nak tambah lagi. Nak tambah lagi, Datuk. Jadi kita jangan menghadkan market dan pasaran kita hanya kepada 30 juta rakyat Malaysia. Kita keluar 625 juta di luar sana boleh membeli barangan Malaysia. Okey, semuanya berpotensi, Zri. Jadi peluangnya ada. Jadi bagaimana kepengerusian Malaysia untuk tahun ini mungkin membantu melonjakkan lagi usahawan kita di peringkat ASEAN, Datuk? Ya, apabila kita jadi pengerusi maka mesyuarat-mesyuarat utama diadakan di negara kita. Sebelum ini pada minggu sudah kita ada ASEAN Defence Ministers Meeting. Kemudian 20 hari bulan tak silap saya ada ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sebelum 21 sidang kemuncak itu. Sebelum ini pada bulan 8 kita ada ASEAN Economic Ministers Meeting yang mana MITI terlibat. Jadi semua perkara itu menyebabkan Malaysia menjadi fokus utama negara ASEAN. Dan kalau kita lihat di hadapan tu itu kalau kita boleh fokus sikit kepada bendera ASEAN. Bendera ini pun untuk kita lebih memahami tentang ASEAN, warna biru itu menunjukkan kestabilan dan juga kita punya keamanan. Kemudian warna kuning di tengah tu, bendera itu tengah warna kuning itu ialah padi tu, ya, padi. Cuba saya ambil sikit.
Yang ini padi sebenarnya, ikatan padi warna kuning itu menunjukkan prosperity ataupun kemakmuran. Dan dia ada 10 ikatan padi melambangkan 10 negara. Warna merah itu melambangkan dynamism, ya, dynamism dan courage, ya. Warna putih ialah tentang itu pun ia juga warna putih, logo ASEAN. Yang ini dia punya emblem, ya, yang ini bendera. Dia sama lebih kurang, dan bulatan itu ialah kesepaduan 10 negara ASEAN. Jadi mulai hari ini kita cuba berfikir untuk meluaskan minda kita dan dimensi hidup kita, bahawa ada 9 negara lain yang kita amat mengenali dan bersepadu, dan pada ketika yang sama kita meneruskan hubungan antara manusia dengan manusia, people to people. Datuk, nak lari sikit. Lari sikit kepada mungkin perkara-perkara yang mungkin pada konteks yang lebih besar, ya, konteks global dan kaitan dalam ASEAN sendiri, ya. Contohnya seperti TPPA, Datuk. Ya, mungkin, ya, bagaimana mungkin selepas ini dengan dalam kalangan negara anggota ASEAN, ya, yang bukan dalam TPPA, apa, ya, mungkin ada 4 negara ASEAN yang dalam TPPA, iaitu Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Vietnam. TPPA ini ada 12 negara, macam ASEAN ada 10 negara. Mula-mula ASEAN 5, lepas itu campur lagi 5 jadi 10. TPPA ini mula-mula 12, tapi lepas itu mungkin ada tambahan, ya. Kita dengar bahawa Indonesia pula ada minat untuk masuk ke TPPA. TPPA ini ialah Trans-Pacific Partnership Agreement, perjanjian kerjasama Trans-Pasifik. Kenapa dipanggil Trans-Pasifik? Sebab ada melibatkan negara Pasifik ini, Pacific Rim. Contoh macam Jepun, New Zealand, Australia, lepas itu Canada, Amerika Syarikat, Peru dan juga Mexico. Kenapa kita Chile satu lagi? Kenapa kita terlibat? Kerana kita ada 3 pilihan. Sama ada kita ingin berdagang ini secara tertutup, berdagang secara terbuka, ataupun tertutup dan terbuka. Tapi Malaysia memilih pendekatan terbuka dengan memastikan Bumi Putra masih terjamin, Islam tetap terjamin. Ya, jadi apabila semuanya itu terjamin, tidak menjadi masalah untuk kita membuka pasaran. Dan kita dapat pasaran baru. Apa yang dipanggil sebagai FTA, perdagangan bebas, ini perjanjian perdagangan bebas, ya. FTA, perjanjian perdagangan bebas. Kita masih lagi belum ada perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Syarikat, dengan Peru, dengan Meksiko, dengan Kanada. Apabila kita dipersetujui oleh Parlimen, mudah-mudahan bersetuju untuk menandatangani TPPA ini, berarti kita ada 4 pasaran baru yang cukup luas. Kanada, Meksiko, Amerika Syarikat dan juga Peru, yang belum ada sebarang FTA, perjanjian perdagangan bebas ini. Maksudnya apa? Sekarang ini ada halangan tarif, ada halangan cukai import, duty import. Minyak sawit kita nak pergi ke 4 negara itu ada duty yang tertentu. Elektronik dan electrical goods, barangan yang kita nak pergi ke negara itu, machinery, furniture dan sebagainya, yang kita nak ekspor ke negara itu ada halangan-halangan tertentu. Sebelum ini. Tapi kalau kita bersetuju untuk menandatangani TPPA, antara kebaikan yang cukup penting ialah jika ASEAN itu 625 juta pasaran, di TPPA 800 juta orang pasaran. Datuk, mungkin ya kita boleh jemput semula Datuk untuk bercerita lebih khusus tentang TPPA nanti jika ada kesempatan, ya, hari. Ada satu hari Sabtu ni. Sabtu ni ini terbuka free. 8:30 pagi sampai 1 tengah hari kita ada majlis penerangan perdana. Ini saya sendiri yang menganjurkan selaku ketua penerangan. Majlis penerangan perdana ini melibatkan 3 tokoh. Pukul 8.45 bermula dengan Arul Kanda tentang 1MDB. Lepas itu 10.30 dengan Datuk Pa tentang TPPA. Dua perkara sebenarnya memang rakyat memerlukan penjelasan. Ada satu lagi. Pukul 11.45 Datuk Husni tentang bajet 2016. 3 tokoh yang cukup penting. 1 pagi, maksudnya sepagi, pukul 8.45 sampai pukul 1, lokasi di Dewan Tun Hussein,
PWTC Kuala Lumpur masuk percuma. Saya dengan ini menyeru kepada siapa-siapa yang minat Sabtu ini 14 hari bulan 11. Oh, semakin sibuk. Padat jadual tu. Padat jadual. ASEAN lagi, photo show lagi. ASEAN ke-27. Baik, dan semoga semua nanti akan berjalan lancar. Tapi walaupun seperti mana diwawakan tadi, ada pelbagai program yang boleh kita isi sama sempena dengan hujung minggu ini. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri MITI bersama-sama kita pada pagi ini. Kita nak terima kasih Azri, terima kasih Hani, terima kasih Terima kasih. TV1, terima kasih RTM. Ya, terima kasih.